So bila makcik kena diagnose tu, makcik dah cari apa kebarangkalian yang mungkin makcik akan hadapi dan ini dia masa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan selamat petang kepada semua penonton Rasa Sayang Hey. Seperti biasa, kita bersiaran di petang hari Jumaat dan ini adalah merupakan episod yang terakhir. InsyaAllah episod yang terakhir untuk musim yang pertama. So nantikan Rasa Sayang Hey untuk musim yang kedua nanti. Hari ni kita sebenarnya baru je merayakan Hari Raya Aidiladha pada minggu yang lepas. So mengambil ibrah daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dalam kisah pengorbanan tu pastinya sebenarnya boleh dikaitkan dengan perjalanan kehidupan kita sehari-hari kan. Pastinya dalam sepanjang kehidupan kita ada fasa-fasa yang perlu kita membuat pengorbanan, sama ada pengorbanan dari segi harta, mungkin tenaga ataupun masa, bahkan mungkin ada terpaksa berkorban rasa. Jadi apa sahaja yang kita pernah korbankan dalam siri fasa-fasa ujian kita tu, pastinya Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Okey, sebenarnya hari ini kita ada tetamu istimewa, dan istimewanya hari ini kita ada tetamu jemputan daripada Bumi Mekah, dan kita sekarang bersiaran daripada studio. InsyaAllah saya nak menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini, Puan Roslia Abbas. Okey, Assalamualaikum Makcik Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita jemput Makcik Lia hari ini, dan saya ingin memperkenalkan Makcik Lia sebagai seorang pesara farmasis, dan juga Makcik Lia merupakan survivor cancer breast cancer kan. Okey, insya-Allah. Apa khabar Makcik Lia? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Tak jet lag kan balik daripada Mekah ni? Dah berapa hari ada kat Malaysia? Dah seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Okey, insya-Allah. Kita nak tanya teruslah kepada Makcik Lia soalan untuk Rasa Sayang Hey ni. Insya-Allah. Mungkin ada dalam fasa kehidupan Makcik Lia ada fasa-fasa yang mencabar. Yang Makcik Lia boleh kongsikan kepada semua penonton Rasa Sayang Hey. InsyaAllah ya. Okey. Yalah, daripada kehidupan kita tu dari kecil sampai besar, sampai kita sekolah, sampai kita dewasa, sampai kita ke lapangan kerjaya, lepas tu ada seterusnya lah kan, umur kita panjang alhamdulillah. So bagi saya lah yang paling mencabar masa saya berumur 29 tahun 29 tahun ke atas tu. Okey. Dikala tu kita happy-happy lah kan. Masa tu dalam kerjaya pun tengah naik kan. Dalam segi ekonomi pun dah stable kan. Dah stable kan. So bagi saya yang paling mencabar adalah ketika saya didiagnose sebagai pesakit kanser lah ya. Masa tu mula-mula kita merawat kawan. Oh, okey. Bukanlah merawat kawan, kita membantu dia dalam rawatan, sebab saya sebagai farmasi bekerja di Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak. Sebelum tu di Jalan Ipoh, masih bangunan lama. Jadi farmasi jugalah. Farmasis lah. Sebagai ketua jawatan, pastinya menguruskan banyak berkaitan dengan ubat-ubatan. So jadi bila saya sendiri mengalami tanda-tanda yang ada pesakit mengalami gejala kanser ni, aku kena macam tu kita punya tanya tu kan. Itu satu, kita nak menyesuaikan diri. Tapi alhamdulillah saya di bahagian orang kata dalam bidang perubatan ni, jadi taklah kekok. Cumanya fasa yang hebat bagi saya adalah fasa lepas kita dah dirawat tu. Macam mana kita nak pulihkan diri kita? So tu macam mana kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan diri kita yang kita sometimes buat orang rasa macam
Kanser ni bila disebut kanser, dia akan ada satu sinonim ya, kata maknanya tak lama lagi lah tu meninggal. Yang itu yang kita memang kita ingat kan hari-hari nak meninggal, tapi macam tu rasa macam loceng tu dah dekat sangat dah. Time bomb tu macam dah dekat sangat. Jadi perasaan tu begitu dan kita sangat fragile. Bagi saya lah. Ya. Saya mengalami lah sesi-sesi sedikit kemurungan kot. Kan? Nak menerima keadaan diri masa tu. Kan, sebab dia orang kata peristiwa tu bila kita dalam fasa nak menyelesaikan diri, kemudian kita mendengar berita sahabat-sahabat kita dah terminal. Kita pergi ziarah, kita lihat keadaan mereka dan kita terasa minggu depan kot kita ni. Macam tu tau. Kita dah rasa macam masa tu. kita dah sampai. Macam dekat sangat. Jadi makcik rasa masa itulah masa yang agak kritikal lah ya. Kritikal. Jadinya alhamdulillah kita ramai sahabat-sahabat yang biasa menasihati. Waktu down tu memang hebat lah ya, sebab makcik menangis 24 jam. Masa makcik jadinya kita ada dalam satu pertemuan, dan kita ziarah, makcik start menangis bila makcik start ziarah. Lepas ziarah tu, daripada maghrib tu sampai the next day. So the next day makcik kata, kita tahu kan, kita dalam perubatan kita tahu macam mana bila murung ni. Jadi bila keadaan tu berlaku, makcik rasa I need help. Okay, so makcik cepat-cepat siap-siap barang, pergi hospital, jumpa MO dekat hospital tu. Makcik maklumkan, makcik kata I just need to be warded. Why Rusida? Dia kata I just need to be observe lah kan ya, sebab makcik nak menangis. Sebenarnya makcik nak menangis. Kan, dia kenapa makcik tak menangis bagi ya, sebab sebelum tu banyak peristiwa yang tidak membolehkan makcik untuk menangis. I see. Ya. Dan sebelum tu makcik sendiri sakit, ayah makcik sakit, mak makcik sakit, kemudian ayah makcik meninggal. So makcik tak boleh nak menangis lah kan. Macam tu lah, tak boleh menangis beria lah kan. Tak boleh nak kata macam so hari tu memang makcik menangis lah. Macam tu lah cerita dia kan. Kita melepaskan semua. So that's why dalam bila keadaan macam ni kita boleh menangis, tapi kita perlu menangis dalam mencurahkan rasa kita tu dalam suasana orang kata yang selamat. Ya, safe environment. So bagi makcik ketika itu yang paling selamat adalah berada di hospital. Yang hospital tu adalah di mana makcik bertugas. Di situ lengkap lah, doktor pakar ada semua. Memang pagi tu semua dia orang panggil lah semua doktor pakar. Nurse, makcik menangis, nurses observe makcik menangis. Okay. Tengok berhenti tak berhenti ke apa kan, cakap macam mana ni kan. So I rest in the ward, tapi memang macam menangis je lah pagi tu. Kenyang menangis, alhamdulillah. Dah kenyang menangis, okay. Lepas tu doktor pakar datang, observe, tengok are you okay lah kan. Kawan orang lain pun doktor pakar tu kawan kan. Lepas tu dah okay, makan okay lah. Macam dah nangis dah siap dah. Dah lega dah. Alhamdulillah kan. Tapi itulah maknanya bila sampai situasi yang begitu, memang kita perlu ada pengetahuan dari awal ya. Makcik memang tentang penyakit tu sendirilah kan. Penyakit tu sendiri, apa kemungkinan yang akan berlaku. Kan jika dia kata. So bila makcik kena diagnose tu, makcik dah mula cari apa kebarangkalian yang mungkin makcik akan hadapi dan ini dia masa dia. Macam tu kan. So alhamdulillah, kemudian ada satu lagi fasa, maknanya kita nak keluar ke masyarakat lah. Maknanya kita keluar bersama dengan rakan-rakan sekerja dan kawan-kawan ya. Sebab itu adalah minggu yang pertama, kalau tak silap minggu pertama makcik balik daripada MC. Okay. Kan, jadi maknanya kita baru lepas cuti lama, kita baru mula bekerja kan, seminggu pertama atau bulan pertama lah ya. Jadi macam tu keadaan dia. Jadi kita masih fragile. Kita rasa semua orang pandang kita. Sebab makcik breast cancer. Bila makcik buat mastectomy ni, maknanya border makcik yang belah kanan dah tak ada. Jadi makcik rasa mata orang semua tengok kat situ. Kan? Kita terasa macam tu. Kita perasan dah sebenarnya, tapi mungkin juga sebab semua nak tengok.
kan. Jadi kita tahu payudara ni bagi wanita ni ada sebahagian daripada perhiasan kan. So maknanya bila kita tak ada mahkota yang itu, mungkin kita rasa macam I'm not a woman. Ada kurangnya lah. Ada kurangnya macam tu kan. Tapi alhamdulillah makcik dapat recover. Bagi makcik kata you still can walk. Makcik boleh berjalan lagi, makcik boleh lain. Tak ada apa, tak ada nothing kan. By that time masa tu makcik belum makcik pun masih single, jadi nothing to worry kan. Lepas tu kita faham peranan payudara tu apa dalam kesihatan wanita. Jadi not to worry sebab kita masih ada lagi sel-sel lemak di tempat lain yang boleh cover pembekalan hormon. Jadi tak susah hatilah kan. Bila kita faham macam tu, kan banyak lagi yang kita boleh enjoy kan. Macam itulah. Alhamdulillah. Itu getir tu. Sebab makcik rasa macam apa perkara yang menguatkan Makcik Lia masa dalam fasa tu? Dia more on that incident hari tu ya. Sebab kawan-kawan adalah bersama makcik. Kan? Makcik support punya sokongan sokongan. Sebab makcik pergi ziarah tu dengan neighbor, my close friend, my apa kata, ziarah tu tak ziarah seorang. Kita dah tahu kita punya diri kan. So makcik dah rasa ini kau tak balik dengan pengsan ni kan. So maknanya bila pergi ziarah sahabat yang tak sihat ni di HUKM, memang makcik pergi dengan kata study circle makcik sendiri. Ya, Puan Zul'aini. So bila pergi tu, so dengan dia, so bila kita dalam perjalanan nak ke ward tu, kita jumpa kakak-kakak sini-sini kita, kan, kita jumpa Puan Nuraini Samsudin ya. And she hugged me. I still remember. Be strong because nak tahu kita nak naik atas ni, kita akan melihat dua orang sahabat yang memang dah bedridden kan. So makcik rasa makcik tak tahu keadaan mereka. Makcik tahu dia on warded. How serious they are. I know that they are serious, terminal, but macam mana keadaan tu makcik tak tahu. So because one of them tu a week before tu dia memang ajak makcik, okay dia nanti bila datang balik KL kita sama-sama pergi, ada satu group yang kita boleh saling membantu menguatkan lah ya. Dia kalau patient cancer ni memang macam tu lah kan. Kita ada group sendiri dan kumpulan sokongan lah kita panggil. Kumpulan sokongan untuk sedikit. Rupanya tak sempat lagi makcik nak pergi dengan dia dah warded kan. So sedih juga kan. Tak apalah. So kita pergi situ. Itu kawan-kawan. Lepas tu ahli keluarga kan. Semacam rasa itu yang menguatkan makcik lah kan. Tapi apa pun makcik rasa bagi pesakit kanser lah ya, kat sini ya. Segalanya tu Allah bagi untuk kita tu, kita dah orang kata apa, we are the chosen one. Macam tu lah kan. Maknanya apa yang Allah bagi kita tu, Allah dah pilih terbaik untuk kita, and kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan supaya kita boleh menguruskan diri kita kan. Dalam apa jua isu yang kita hadapi, Allah bagi apa nak kata, pilihan. Kita nak pilih mana. Kita nak menangis seorang-seorang atau kita nak menangis di dalam suasana yang selamat. Kan? Sama kawan-kawan tu lah. Kita nak pergi visit seorang, kita ajak kawan kita tak tahu kan. Kita dah rasa macam nak jatuh kan. Jadi kita need friend, but we need to see. Sebenarnya makcik pergi tu juga tu sebenarnya untuk dapat kekuatan ya. Satu lagi yang bagi pesakit kanser lah ya, this is what I feel ya. Setiap kali kita mendengar ada orang yang terminal ill, kita dah rasa one kind, dah rasa semacam ya, macam tu. Lepas tu bila mereka meninggal, itu lagi satu. Bila dengar sahabat kawan-kawan kita telah mendahului kita yang sakit kanser ni, for me masa tu makcik rasa I'm going to be the next lah. Kan. Ada 2-3 kes lah yang makcik ada yang menangis di jalan. Balik ziarah kan. Balik ziarah mereka lepas tu tak boleh nak kontrol. Kita tak boleh nak kontrol kan. Kita kat situ okey, sebab orang tahu kita survivor. Bila kita datang tu, bila kita tengok tu, kita pun mencari kekuatan diri sendiri kan masa tu. Lepas tu on the way back tu dah kita seorang-seorang kan. Kita seorang-seorang tu bila dah tak boleh nak kontrol, dia makcik kata okay Rila, you tak boleh kontrol yourself, pergi ke tepi. Nangislah di tepi tu. Nangislah ke tepi dia jalan tu. Nangis. Dan I got a call from somebody. Sebab masa tu dia tanya kan,
dekat mana awak ni? Hmm. Tepi jalan. Saya kata, are you okay? InsyaAllah okay. So at least okay, balik office cepat. Sebab waktu tu waktu bekerja. Waktu bekerja. Ini tu say makcik keluar waktu hari tu hari bekerja. So makcik keluar through lunch time. Kita tak ingat, makcik tak ingat. Tapi lebih kurang macam tu lah. Jadi maknanya kena, kemudian orang kata apa, baliklah tempat selamat. Lepas tu nanti balik office, sambung balik nangis. So masa tu makcik bersyukur lah bersyukur Alhamdulillah di Busrawi tu. Support dia tu sangat kuat ya. Di Busrawi masa tu makcik adalah orang yang kedua rasanya. The first one tu memang meninggal lah, sebab kita sahabat tu meninggal awal sebab dia kanser paru-paru. Jadi kita tahu pun dah towards the end kan. Jadi dah lambat. So then me myself, selepas beberapa tahun tak ada kes staff yang ada kanser. So then me myself. So memang orang kata ditatang sebagai minyak yang penuh kan. Dijaga masya-Allah. Alhamdulillah. Itu syukur sangat. Jadi daripada staff bawahan, rakan sekerja, pihak pengurusan, I feel blessed kan, masya-Allah. Masya-Allah. Ya, kalau kita tengok kat situ cerita Makcik Lia tadi, pentingnya sokongan daripada kawan-kawan, rakan-rakan, ahli keluarga kepada pesakit kanser ni lah. Dan kita nampak memang Makcik Lia berusaha untuk mencari ilmu tu supaya kita ada pengetahuan tentang penyakit tu sendiri, dan juga macam mana kita nak validasi emosi kita waktu tu kan. So kalau kita tahan-tahan macam tu lah kan, nanti memang ada masa yang kita perlu melepaskan, dan Makcik Lia memang memilih untuk melepaskan tu pada tempat dan waktu yang sesuainya bersama dengan kawan-kawan dan tidak sendirian. Environment dalam suasana yang selamat lah kan. Memanglah waktu kalau malam tu kita dah kat rumah sendiri kan, tapi maknanya kita tahu okay, kita lepaskan sikit-sikit. Nanti besok pergi kerja, dan you nak menangis, nak menjerit ke apa ke dekat hospital. Sepanjang jalan tu memang menangis. Sepanjang jalan tu. Sebab daripada maghrib, macam maghrib balik rumah, dan jalan. Ingat lagi lah, kalau sekarang boleh recall kenangan tu. Tapi Alhamdulillah ya Allah pandu kita supaya dalam keadaan yang selamat ya. Kalau cerita ni macam funny sikit lah kan, kita boleh gelak-gelak, tapi makcik rasa it's real kan waktu tu kan. So ini makcik ya, me myself cancer survivor. How about yang orang under mental health? Betul. Sekarang ni kita tengok banyak kes waktu ni isu mental health tu banyak. Dan sama ada yang mengalami itu tahu tak keadaan mereka tu sebenarnya perlukan pertolongan, atau mereka tak tahu, dan atau orang sekeliling pun sedar ke tidak, atau membantu atau tidak kan. Macam rasa memang bagus kalau kesedaran tu ditingkatkan, sebab dia sangat luas ya. Alhamdulillah macam isu pengurusan emosi ni makcik dapat tahu. Makcik dapat tahu bila makcik menghadiri kursus. Kursus bersama dengan Puan Azian ya. Nur Azian something like that lah nama dia. Dalam satu kursus yang dijalankan oleh masa tu Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia. So masa tu macam dapat expose kan. Selain daripada kita belajar pengurusan, kat situ kita belajar komunikasi, kita belajar juga pengurusan emosi ni. Baru kita mengenal diri kan. Betul. Sebab selalunya kita belajar benda ni tak diajar dekat universiti. Makcik belajar dekat universiti reaction, kita tahu reaction bahan kimia, tapi dalam reaction emosi dan fizikal ni kita tak diajar lah kan. Tak sempat pun dia nak ajar. Sebenarnya memang sebagai pelajar kita perlu explore benda tu kan, kita perlu cari. Kata sebenarnya pengurusan emosi sepatutnya diajar daripada peringkat sekolah lagi. Wallahualam kan, supaya kanak-kanak ni dia boleh tahu macam mana dia rasa. Kan, sebab kadang-kadang bila contohlah dengan anak ke kan, kalau lelaki tu bila dia melepaskan perasaan dia menangis ke apa, kita kata lelaki tak menangis dan sebagainya. Sedangkan pengurusan emosi ni memang sepatutnya lah diajar daripada peringkat kanak-kanak, supaya dia kenal perasaan dia, dia boleh belajar dan dia boleh validate perasaan dia. It's okay. It's okay untuk dia menangis dan sebagainya. Makcik ni dah berapa bulan lah berada di
Mekah. Alhamdulillah, Allah izin. Hadiah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul kan. tu. Flick over lah, ya, maknanya silap-silap lah buku-buku anak saudara ni. Mereka memang ada. Oh, ada Ada pembelajaran macam mana pengurusan emosi. Macam mana kamu... Tu umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. 9 tahun lah dia. 9 tahun. Dia dah ajar. Kalau rasa nak marah, buat apa? Buat apa? Dia ajar. Kat sini tak nampak Dalam buku sekolah rendah ataupun sekolah kebahasaan tak ada lah. Kalau ada pun buku di buku macam buku bahasa Inggeris yang di luar. Okay. So, ini memang dia punya dalam dia punya silibus lah. Dan mereka tahu macam mana nak at least they know how to, macam mana dia nak tahu nak menguruskan kemarahan dia orang. Certain things kita kata sometimes kita tengok kan, kalau kita lah ada sikit je benda tu kan, so kan small matter kan, tapi sometimes perkataan small matter tu jadi sensitif. Betul. Dia macam for them, bagi mereka, bagi anak-anak ni besar tu. Betul. Mungkin dia rasa itulah maruah dia. Kan, kalau dia bergaduh ke apa, kata kita macam menafikan perasaan dia. Yes, menafikan perasaan dan hak dia. Betul. Allahu Akbar, kan. Something yang perlu penting, kan? Kita ambil berat lah, kan. Dalam kita menyediakan, kita ni biasanya bagi menyediakan ataupun lebih memberi pandangan pada pencapaian akademik, kan, pada penampilan luaran. Tapi bila anak-anak gagal ni, kita pun rasa macam pastilah ibu bapa tu rasa sedih juga, kan. Tapi isu-isu ni perlu kita tangani dari awal, kan. Betul. Dan rasanya ibu bapa tu kena lebih kuat lah, macam kita orang dewasa sekeliling tu yang faham, perlu lebih memahami keadaan tu, kan. Kita tak tahu di dalam minda dia tu apa sebenarnya pemikiran dia, kan. Betul. Sebab tu penting untuk memahami emosi anak-anak, emosi kita sendiri, kan. Dan kita kena kawal emosi kita. Kalau kita belum apa-apa lagi kita dah melatah, kan. Kesian mereka, kan. Okey, kita masuk tadi memang saya kira itu fasa kehidupan yang mencabar lah untuk Makcik Lia, kan. Tapi alhamdulillah memang Makcik Lia Allah berikan kekuatan, kan. Jadi saya pernah juga terbaca bila cari cerita tentang Makcik Lia ni, tentang makcik pernah diberikan kira award lah, kan. Anugerah cemerlang sebanyak 3 kali. Maksudnya dalam fasa mencabar tu tetap Makcik Lia dapat juga menjalankan urusan pekerjaan tu. Mungkin Makcik Lia boleh kongsikan apa dia prinsip bekerja tu. Masya-Allah. Bila sebenarnya itulah kita jarang melihat kita punya perjalanan hidup ni, kecuali bila diorang tanya macam ni, kan. Kalau macam dia baru teringat. Yes. Sebenarnya, kan, kita cuba memberi yang terbaik pada diri kita, kan. Bila kita bekerja, kan, satu, bila kita bekerja, kita kena di awal pekerjaan tu makcik dah set lah apa yang makcik nak capai, kan. Paling mudah kita dah selesai mengucap 2 kalimah syahadah, definitely kita dah Islam, kan. Kemudian kita menjaga solat, jaga solat sebagainya. Kemudian yang ketiga rukun Islam yang ketiga adalah puasa, kan. Kemudian zakat. So makcik sangat bangga bila makcik boleh bayar zakat. Kan, bagi orang yang boleh bayar zakat, tak kira siapa pun, menunaskan rukun rukun tu dia kata dah complete, dah 4 dah. So I'm going so maknanya makcik dah berusaha untuk lunaskan yang kelima. So kita dah complete dah rukun Islam yang kelima tu, kan. So memang kita daftar awal dan simpan lah. Masa dulu taklah semahal sekarang, kan. So makcik masa tu 6,000 kot haji. 6,000 ke 3,000 Oh, okey. Lupa lah sebab itu tahun 90-an, kan. Awal 90-an. Seronok dengar. Kan, alhamdulillah. So macam tu kita daftar. Daftar tu bukan macam mana, because pejabat makcik masa tu dekat koridor satu koridor dengan tabung haji. So ada kenalan ni, ustazah ni, dia datang, dia nak tumpang tulis borang untuk pendaftaran haji. Sekarang you all kena daftar awal-awal, kan. Mereka masa dulu tak, mungkin sebab ekonomi, mungkin kesedaran kurang, jadi permintaan tu tak tinggi. Jadinya dia daftar
nak pergi haji, permohonan haji di pejabat makcik. Ustazah tu. Jadi makcik kata, boleh tak nak ikut? Bayar sendirilah. Dia kata boleh lah. Okay. So kita pun isi call arwah ayah kat kampung kan, tanya mak macam mana. Dia isi lah dulu, nanti kita bincang. Isi dulu kan. So kita isi pula, alhamdulillah dapat. Okay, so settle lah itu ya. Dari segi maknanya rukun Islam yang kelima settle. Alhamdulillah. Kemudian apa yang kita nak capai dari segi ni? Maknanya kita matlamat kerja kita adalah untuk mencari rezeki yang halal. Betul? Kita nak bekerja yang terbaik. Macam kita memilih tempat kerja kita. Bagi makcik itu penting. Satu, tempat yang membentuk iman dan meningkatkan iman dan amal. Kat mana-mana pun boleh kan. Tapi kita kena yang bersesuaian dengan cita rasa kita kan. Kalau kita rasa kita tak berapa nak sesuai dalam situasi begitu, sebab makcik cuba kerja dekat retail dekat retail sebenarnya kalau nak kira lagi senang masuk, tapi dia 12 jam kerja dia, 10 to 10 10 to 10 dia 10 to 10 12 jam lah kan. So macam tu. Tapi saya tak berapa nak orang kata apa, tak berapa nak sesuai dengan jiwa makcik lah. Jadi situasi tu kan, bila kedai tu dipunyai orang lain, so ada mungkin boleh cari syarikat lain dah, tapi maknanya pengalaman di retail tu makcik rasa tak sesuai dengan jiwa makcik. Makcik lebih sesuai dalam setup hospital. So kita cari hospital lah. So alhamdulillah dapat. So hospital yang pertama makcik bertugas adalah di Hospital Pusrawi lah. So bila tempat tu adalah satu institusi Islam, pastinya perkara yang berkaitan Islam tu ditekankan. So maknanya walaupun tempat solat tu kecil, tapi diberi kemudahan. Ada waktunya kan. So maknanya kita boleh menunaikan sebelum kita masuk kerja kan. Waktu Zuhur boleh mengerjakan solat, boleh sembahyang asar sebelum balik. Semua tu perlu diambil kira lah bagi makcik ya. Boleh dibenarkan menutup aurat. Masa zaman tu masih ada lagi perjuangan dalam menutup aurat dia bagi petugas-petugas. So alhamdulillah, so dari segi tu. Lepas tu environmentnya kita rasa alhamdulillah di Pusrawi tu orang kata salam senyum tu sebahagian daripada kami. Budaya kan. Jadi kita jumpa orang, Assalamualaikum, walaupun tadi baru jumpa kan. Jadi kita rasa macam alhamdulillah, seronoknya sebab bila kita beri satu salam, yang akan membalas salam kita tu adalah malaikat juga kan, mendoakan. Jadi benda perkara-perkara begitu bagi makcik sangat penting lah. So alhamdulillah. Kemudian dari segi gaji pendapatan, Pusrawi ni kita bila kita masuk satu syarikat tu ataupun tempat kita bekerja, kita kena faham tempat kita kerja itu bagaimana keadaan dia. Okay, so banyak lagi hospital swasta yang lain dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi bila kita mempertimbangkan antara dua, sama ada kita pentingkan keuangan lebih atau kita pentingkan dari segi yang kita nak tadi tu, buat apa yang menggirakan makcik. Kalau di Hospital Pusrawi ni tak ada ahli farmasi yang lain. Meaning to say, makcik adalah ketua jabatan, makcik adalah pegawai, makcik terlibat dengan anak-anak staff, makcik terlibat dengan pengurusan pertengahan, makcik terlibat dengan pengurusan atasan. So it's not bukan orang kata merentas merentas orang kata apa, merentas apa, itulah dari segi tu pengurusan tu. Jadi maksud saya satu kepuasan so senang. Wallahualam. So alhamdulillah makcik dapat kat situ. So kemudian apa, dari segi perkembangan kerjaya kan, dari situ kita boleh mempertingkatkan sumbangan kita. Dan sumbangan kepada satu, pada diri dan keluarga dari segi kewangan lah. Lepas tu daripada masyarakat, daripada ilmu yang kita dapat, daripada kita punya exposure, kita punya apa, hubungan kita dengan berbagai lapisan masyarakat dan pengurusan kan. Kita pun belajar juga kan. Jadi selain ni kita belajar, dan kita juga perlu belajar. So kita akan lebih membaca, lebih cuba memahami situasi kan. InsyaAllah macam itulah, agaknya lebih kurang begitu ya. Dari situ, untuk yang kata tadi tu dapat anugerah tu kan,
Apa yang lebih penting kita letak pada diri kita untuk apa perubahan yang boleh kita buat pada diri kita. Kan? Kita kawal apa yang dalam kawalan kita. Yes. So kita boleh kawalkan untuk jadi lebih pandai, lebih rajin. Kita especially Pakcik rasa bila dalam berkomunikasi ni, kita berkomunikasi dengan staff kan. Kita tak boleh expect staff kita tu macam pandai boleh macam faham. kita. At our level kan, ilmu dia kan. So dalam keadaan begitu, apa yang kita perlu buat bagi mereka supaya mereka lebih pandai. Sebab sebagai farmasis, makcik tak mampu untuk bercakap dengan semua pakar. Yalah. Pakar perubatan. Jadi because I'm alone. Jadi makcik perlu memastikan staf makcik ni mampu berkomunikasi dengan pakar. So maknanya kita nak mengajar mereka pun tak mampu, tapi dengan cara memberi galakan, okey, baca leaflet ubat ni, fahamkan ni. So apa yang doktor tanya sebenarnya adalah daripada leaflet tu lah, daripada maklumat ubat-ubatan tu. Faham benda tu memudahkan kerja. Kita bagi dorongan lah kan. Yes. Panduan, guideline kan. Macam tu lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. So macam rasa orang yang berjaya tu, dia berjaya bila dia berjaya-jayakan orang lain. Meaning to say, it's not you alone. Kejayaan orang lain tu akan menjayakan you. Something like that kan. Maknanya faham ya? Nak sebut in words. Dia bukan memikirkan kejayaan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Yes. Dengan orang lain berjaya, kita automatically akan naik sama. Kan? Ini apa? Ini staff farmasi. Dah terbayang dah di belakang tu adalah Cik Roslia lah. Macam tu lah, something like that. Bukanlah perasaan, tapi I'm proud of myself. Alhamdulillah, anak-anak staff warga kerja ni menerima cadangan kita dan bila mereka berjaya, kita rasa bangga lah kan. Definitely kan. Bersama-sama. Kan, bila mereka boleh berkomunikasi baik dengan doktor pakar, boleh membantu pesakit di kaunter dengan baiknya, kita rasa puas. Itulah pentingnya teamwork kan, ataupun kerjasama kan antara ketua jabatan dan juga anak buah bawahan tu, dan bersama-sama untuk menjayakan sesuatu. Mungkin ada agenda dia yang kita nak matlamat dia untuk yang kita tetapkan kan, sehingga semua orang rasa boleh bekerjasama dalam satu pasukan. Satu lagi kita macam rasa kita kena pastikan career path, perjalanan lorong kerjaya mereka. Lorong kerjaya mereka. Bagi mereka, ada di antara mereka tu terpaksa singgah sebentar di syarikat kita, di jabatan kita, kerana mereka juga ada isu keluarga yang perlu mereka uruskan. Ada seorang staff tu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita tengok resume dia, she's the best student. Okay. Dia memang excellent lah dari segi yang ni kan. Jadi kita tanya, kenapa masuk hospital Pusrawi ni dengan keadaan gaji yang sebegini, keadaan macam ni kan. Puan, saya waktu ni saya terpaksa support keluarga sebab ayah saya meninggal, abang saya berada di luar negara. Dia pun mengorbankan. Yes, dia mengorbankan. Masya Allah. After 5 years, if I'm not mistaken, dia apply untuk masuk universiti. Sekarang dia jadi pegawai farmasi besar lah di kerajaan. Masya Allah. Masya Allah. Bila tengok dia, Masya Allah, kan, kita rasa macam puas puas, Masya Allah kan. Kita rasa macam meremang ingatkan dia kan. Masih terbayang wajahnya. Macam itulah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Itulah kegembiraan bila kita melihat kejayaan orang lain bersama-sama. Bersama-sama dengan bekerja dengan kita. Okey, mungkin ini antara juga perkara yang saya rasa penting untuk kita kongsikan dengan penonton Rasa Sayang kan. Makcik Lia, apakah inspirasi untuk wanita yang masih lagi belum bertemu jodohnya? Ini isu jodoh tak adalah wanita tu yang orang kata ingin ada keluarga sendiri kan. Itu memang salah satu sunnah untuk kita ada keluarga sendiri kan. Sunnah Nabi memperamaikan umat Nabi Muhammad SAW kan. Tetapi makna makcik percaya gini, ada orang paling baik adalah wanita terbaik akan untuk lelaki yang terbaik. Kan? Jadi macam tu. Jadi yang perlu kita buat adalah siapkan diri kita. Siapkan kita jadi orang yang terbaik. Kalau kita nakkan seperti yang macam kita kata Abu Bakar,
seorang yang humble macam ni. So kita kena jadi dah macam isteri Abu Bakar tu. Macam mana keadaan sahabiah tu, walaupun kita jarang dengar nama dia kan, tapi masya-Allah. Tapi maknanya kita biasa dengar kan, behind a strong man is a strong woman. So prepare yourself to be that. Kalau betul Allah nak bagi waktu ni, insya-Allah Allah akan bagi. Dia tak akan orang kata apa, bergenjak sesaat pun. Kalau nak bagi kat dunia, yang terbaik adalah Allah bagi kat akhirat nanti. Kita aing pun siapa? Macam kata Hamzah, insya-Allah Hamzah tu. InsyaAllah. Tapi macam tu lah Makcik rasa kan. Jadi Makcik rasa tak payah nak pening kepala kan. Isu tu yang penting siapkan diri kita. Kita nak kan husnul khotimah. So sepanjang tu kita pergi ke arah tu. Dan di samping tu, di kala itu kita tengok, kita cuba tengok apa fungsi yang kita boleh buat. Definitely makcik, masa tu makcik ada dengan ayah, ibu, adik-beradik, anak-anak saudara. So manfaatkan sebaiknya peluang yang ada. Kalau ada mak ayah, buat yang terbaik untuk mak ayah. Ada adik-beradik, buat yang terbaik. Ada anak saudara, layan mereka sebaiknya kan, insya-Allah. Whatever orang kata, what's go around go around. What's go around comes around. Macam tu lah, macam bumerang tu kan, syup patah-patah kita kan. So itu yang diajar dulu dengan arwah mak kan. Kita kecil-kecil biasalah kita dengar orang tu cakap benda-benda yang tak bagus kan. Arwah mak pesan, kata jangan cakap. If you say it, meaning that one is you. Kan. Kami dulu tak boleh cakap tak bagus. Cakap BODO tu pun tak boleh. Tak boleh, jangan nanti mak tak kena ciri. Kalau cakap kena report lah. Memang tak boleh. Lepas tu kat rumah kami tak ada majalah-majalah yang tu, tak boleh. Ayah memang tak bagi. Yang ada cuma ada surat khabar. Surat khabar aje lah kalau nak baca kan. Dari situlah maknanya kita jaga perkataan kan. So makcik rasa satu tadi apa, kita siapkan diri kita kan. Kita bagi diri kita terbaik untuk kita dengan Allah yang terbaik, insya-Allah. Dan yang kita contohi adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis dia yang kita rasa macam, oh ya ke, kita tak perasan kan, tak terbuat satu. Banyak benda. Allah alam, rasanya macam tu lah kot kan. So kita mulai pembaikan tu pada diri kita. Kita buat yang terbaik. Pastinya ada tiap-tiap hari apa yang boleh kita baiki dalam kehidupan kita kan. Macam tu lah. Nanti kita akan, bila nak tidur kita, Alhamdulillah hari ni dah selesai benda ni. Kalau back to macam me myself kan, Alhamdulillah Allah izin makcik duduk kat Mekah sekarang kan. Siapa sangka, makcik pun tak sangka. Itulah kan, satu anugerah kan, anugerah Allah bagi kan. So bila ada kat sana tu, manfaatkan sebaiknya. Ni sekarang ni cuti kat Malaysia, manfaatkan sebaiknya kat Malaysia ni. Berjumpa kawan-kawan kan, ziarah sanak saudara, menikmati buah-buahan tempatan. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya kita pun dah nak sampai kepada penghujungnya. Sebenarnya banyak sangat input-input yang telah Makcik Lia kongsikan tadi kan. Antaranya betapa pentingnya sokongan rakan-rakan dan juga kawan-kawan ahli keluarga dalam kehidupan kita. Dan juga macam mana tadi Makcik Lia sebut, apa yang kita boleh kawal dalam diri kita. Berbanding dengan kita terlalu memikirkan faktor-faktor luaran yang tak pun yang tak pun sangat boleh membantu pembaikan dalam diri kita. Dan penting untuk kita sentiasa menjadi bagi seorang wanita, macam mana kita nak menjadi wanita yang terbaik kan? Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Dan paling penting adalah aim kita yang terakhir nanti adalah untuk kita menuju kepada husnul khatimah. Dan percaya juga doa-doa yang kita kumpulkan, yang kita doa sehari-hari itu, walaupun mungkin bukan waktu sekarang untuk Allah makbulkan, tapi pasti suatu masa nanti Allah akan berikan juga pada waktu yang terbaik dan juga pada waktu yang tepat. Macam tadi Cik Lai sebut tak lambat sesaat pun kan. Dan percaya juga ujian yang datang tu sebenarnya memang Allah letakkan tu atas kadar kemampuan kita kan. Dan ujian ni hanyalah sementara dan pasti akan berlaku juga. Dan kita tahu bahawa Allah lah sebaik-baik yang maha mengetahui dan juga sebaik-baik yang maha perancang susun atur perjalanan hidup kita. Dan untuk yang penutup, mungkin Makcik Lia boleh kongsikan apa harapan kepada wanita penonton Rasa Sayang Hey. Okay, untuk semua para sidang pendengar dan sidang penonton di luar sana, ni untuk ingatan diri sendiri juga maknanya tuntutlah ilmu,
di mana juga kita ada sekarang ni, maknanya sosial media banyak, dan pilihlah ilmu yang sahih kan, ilmu yang benar daripada ilmuwan atau agamawan yang ada credibility kan. Sekarang ni kita dalam fasa menyaring segalanya kan, jadi cari credibility. Asasnya adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bagi makcik senang tu je ya. Jadi insya-Allah, dan kita bila ada ilmu kita amalkan. Sebab baik ilmu yang baik itu adalah ilmu yang diamalkan ya. InsyaAllah, dan kita boleh nilai keberkesanan ilmu yang kita ada ini dengan melihat kepada iman dan amal kita bagaimana. Jadi kita semak sendiri, tak perlu nak dapatkan recognition daripada orang lain, tak perlu. So kita boleh muhasabah diri kita sendiri dengan panduan yang Al-Quran dan hadis ni ya, Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Makcik Lia atas perkongsian hari ni. Terima kasih jemput. Alhamdulillah, banyak sangat perkongsian yang kami semua dapat pada petang ni. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada semua penonton Rasa Sayang Hey yang sehingga waktu ni masih menyokong lagi episod Rasa Sayang Hey yang terakhir ni. Dan insya-Allah seperti biasa kita ada tagline kita. Rasa sayang, sebarkan sayang. Oh, rasa sayang, sebarkan sayang. Macam ni jadi Korea. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kecil sangat meja ni kan. Alright. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah hari ni sorry. Okey. Itu memang salah satu sunnah untuk kita ada keluarga sendiri kan. Sunnah Nabi untuk membangbiakkan pula. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nak nangis makcik. Sebaik kau kerja cepat kalau dia. One of the reason makcik tak berapa aktif untuk Survivor ni is tu. Sebab kita rasa macam kita go back to that itulah tiba-tiba ibu rasa sebab dah dia macam itulah. Jadi maknanya kalau ada survivor yang lain, bila ada orang lain meninggal tu, say hello to them. We don't know kan. Lepas tu satu lagi, itulah. Nanti satu lagi tak balik kita ni. Aduh, masa dah